Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Perjalanan saya ke Afghanistan adalah pada tahun 2006. Saya tak fikir selepas saya ada wartawan yang masuk ke sana untuk membuat liputan. Kerana tiga perkara. Adalah satu, kita tak boleh masuk melalui jalan udara kerana penerbangan ke Kabul sangat terhad. Ini berikutan apabila kebanyakan penerbangan komersial terbang pada keadaan yang rendah di luar daripada kawasan Kabul adalah potensi tinggi untuk ditembak oleh pelancar roket yang dikuasai oleh banyak pihak tentera, pihak pengganah di sana, termasuk Al-Qaeda ataupun Taliban. Ini menjadikan tiada jalan masuk ke Kabul melalui jalan udara kecuali penerbangan United Nations yang kebiasaannya tidak akan membawa wartawan dan juga pelancong komersial memasuki Kabul. Yang kedua, sekiranya saudara masuk melalui jalan darat daripada sempadan Pakistan, dia memerlukan perjalanan yang jauh kerana hampir 9 ke 10 jam daripada sempadan Pakistan saudara masuk ke Battleground, daripada Battleground ke Jalalabad dan Jalalabad ke Kabul adalah satu perjalanan yang jauh. Saya rasa dari segi kilometernya hampir 400 kilometer. Walaupun ada highway yang dibina, tetapi tidak sepanjang highway itu dijamin keselamatan kerana masih terdapat banyak kes-kes penembakan roket daripada roket pelancar roket yang dihalakan kepada kenderaan tentera dan kenderaan awam dan kenderaan komersial yang melalui sepanjang lebuh raya di kawasan pegunungan daripada Jalalabad ke Kabul. Dan tidak ada pintu masuk yang komersial daripada sempadan yang lain kecuali daripada sempadan Iran masih ada, tetapi hanyalah untuk urusan perniagaan, tetapi tidak untuk urusan pelancongan. Juga tidak daripada sempadan India, tidak ada, hanya daripada sempadan Pakistan. Itu sama ada saudara masuk daripada Peshawar ke Jalalabad ataupun saudara masuk daripada Quetta pergi ke Kandahar. Baik, saya akan mulakan berapa sekarang? 403. Saya fikir angka malam ini itulah angka yang relevannya. Kemungkinan share telah dibuat dan kita telah pun hampir 15 minit. Berarti saya anggap ini adalah angka yang akan menonton pada malam ini. Afghanistan adalah sebuah kerajaan lama yang diwujudkan pada tahun 1709 dengan menjadi sebuah negara monarki beraja pada tahun 1709. Dan pada tahun 1774, Afghanistan telah memulakan kerajaan emperornya, iaitu kerajaan berempayar, di mana mereka menakluk dan menjajah banyak negara yang lain hinggalah membentuk peta Afghanistan yang sekarang. Ketika negara-negara lain melalui penjajahan koloni pada abad yang ke-14, sebagai contoh kita ni pada 1511, berarti pada abad ke-16, kebanyakan negara-negara di Asia dan negara-negara di Asia Barat dan juga negara-negara di Asia Selatan dijajah oleh Inggeris, atau dijajah oleh Belanda, atau dijajah oleh Sepanyol, atau dijajah oleh Portugis. Afghanistan tidak pernah dijajah, di mana daripada 1709 ketika Afghanistan dibentuk, pada tahun 1774 Afghanistan menjadi sebuah negara yang menakluk wilayah yang lain. Dan pada tahun 1919, Afghanistan melalui sistem beraja, Shah telah mengisytiharkan bahawa mereka adalah sebuah bumi merdeka. Pada tahun 1933, naik seorang pemerintah bernama Raja Zahir Shah yang memerintah sebagai sistem monarki yang terakhir, raja yang terakhir. Kerana pada tahun 1977 beliau digulingkan oleh seorang yang beliau percayai, iaitu seorang pembesar yang beliau percayai bernama Muhammad Daud. Apabila Muhammad Daud mengguling jatuh Sultan Zahir Shah pada tahun 1977, keadaan politik di Afghanistan mula tidak stabil. Apabila dia menjatuhkan sebuah kerajaan monarki, ketika itu adalah era Perang Dingin, di mana sebahagian daripada wilayah dunia menjadi pro kepada kerajaan pro Barat, iaitu Amerika dan sekutunya, manakala sebahagian yang lain adalah menjadi kerajaan pro-komunis. Antara negara-negara Islam yang pada waktu itu menjadi kerajaan pro-komunis adalah Yaman Timur, adalah Eritrea Timur, adalah Somalia Timur. Dan kemudian Afghanistan. Itu antara tiga negara yang pada waktu itu ada mempunyai hubungan baik dengan komunis. Apabila naik saja kerajaan Muhammad Daud menjadi kerajaan yang pro-komunis, tetapi tidak lama, pada 1977, pada 1978 beliau digulingkan oleh seorang yang diberi nama Syafuddin Tarani. Jadi Syafuddin Tarani menggulingkan kerajaan Muhammad Daud. Tetapi pun tidak lama, Syafuddin Tarani telah melantik seorang Perdana Menteri bernama Muhammad Amin. Dan agak sinis apabila Muhammad Amin membunuh
sebagai Perdana Menteri membunuh presidennya dengan mencekupkan bantal ketika tidur dan mati presidennya pada tahun 1978. Apabila Muhammad Amin melantik dirinya menjadi presiden, dia tidak disenangi oleh Moskow, oleh Rusia kerana dia dianggap sebagai seorang yang tidak boleh dikawal secara langsung oleh Moskow. Maka Moskow menganjurkan beberapa agenda untuk menjatuhkan Muhammad Tarani adalah dengan berbaik dengan seorang lagi panglima tentera, iaitu Najibullah. Babrak Kamal. Rusia telah berbaik dengan Babrak Kamal dengan harapan untuk membolehkan Babrak Kamal membina sebuah negara yang betul-betul menjadi sebuah negara benteng komunis. Kerana saudara harus ingat, kepentingan Afghanistan kepada Rusia pada era Perang Dingin adalah kerana Pakistan dan India yang juga negara Asia Selatan adalah negara yang pro kepada kerajaan Barat. Jadi oleh kerana Rusia ingin menjaga negara yang ditakluknya di kawasan Asia Tengah pada waktu itu, iaitu Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan dan juga Turkmenistan, maka mereka memerlukan benteng untuk memelihara wilayah Rusia di Asia Tengah dengan mendapatkan Afghanistan sebagai benteng sekiranya Amerika dan Sekutu Barat ingin melancarkan serangan daripada India atau Pakistan yang pada waktu itu menjadi negara pro-Barat dalam era Perang Dingin. Perang Dingin kalau saya sebut pada saudara harus maklum, dia adalah era selepas Perang Dunia Kedua apabila Rusia berjaya menjajah sebahagian Eropah, manakala kerajaan bersekutu menjajah lagi pada sebahagian Eropah, di mana Berlin Timur bawa ke kerajaan Yugoslavia, Republik Czech, Poland, Siberia dianggap sebagai wilayah Rusia, manakala Jerman Barat, Perancis, Itali apa semua dianggap sebagai kerajaan blok Barat. Ini juga berlaku di Asia Tengah, di mana saya bagi tahu bahawa Rusia juga menjajah 4 negara Islam yang besar pada waktu itu adalah Kyrgyzstan, Kazakhstan, Turkmenistan dan juga Uzbekistan. Tetapi kedudukan unik Afghanistan adalah dia kekal sebagai sebuah negara merdeka. Afghanistan tidak pernah menjadi sebuah negara koloni. Maka akhirnya apabila naik Muhammad Amin yang tidak dilihat oleh Rusia sebagai seorang yang akan pro Moskow, maka pada waktu itu Rusia telah melancarkan satu operasi yang dipanggil Operasi 24 Disember 1979. Pada malam Christmas, Rusia telah menghantar satu infanteri yang dipanggil infanteri ke-42. Kalau dalam sejarah perang saudara belajar militer, infanteri ke-42 Rusia dianggap sebagai infanteri yang terbaik di negara tersebut kerana walaupun dibubarkan selepas Perang Dunia Kedua, tetapi Rusia menyedari pentingnya sebuah infanteri penakluk. Infanteri ini tugasnya adalah menakluk negara yang lain, dan infanteri ini selepas Perang Dunia Kedua diwujudkan semula pada tahun 69. Untuk membolehkan sekiranya Rusia ingin meluaskan wilayah takluknya, infanteri ini digunakan. Bayangkanlah, infanteri ini mempunyai kekuatan 620,000 orang tentera. Dan infanteri inilah yang digunakan untuk dilancarkan ke serangan ke atas Afghanistan pada malam Christmas 24 hari bulan Disember 1979, ketika Presiden Muhammad Amin berada dalam istana dan dia tidak tahu apa yang berlaku. Dan akhirnya kerana pembelotan ini berlaku daripada dalam negara Afghanistan, iaitu Babrak Kamal, seorang panglima tentera yang bekerjasama dengan tentera Rusia dengan membenarkan tentera Rusia masuk, dan seorang presiden yang berada di istana tidak tahu apa yang terjadi. Akhirnya pada 27 hari bulan Disember, ketika Presiden Muhammad Amin tertanya-tanya apa yang sedang berlaku, apa yang sedang terjadi, beliau dimaklumkan bahawa sebenarnya tentera Rusia telah masuk dan beliau telah digulingkan. Agak sedih kerana beliau dibaringkan di meja makan di ruang tamu istana dan dipancung di situ. Ini antara tragiknya sebuah bangsa yang pada satu ketika menjadi pro-komunis, bukan saja bertindak di luar daripada batasan, tetapi seorang presiden yang telah pun diguling ketika baru berkuasa beberapa bulan, dibaringkan di meja makan dan kemudian dipancung. Itulah berakhirnya riwayat Muhammad Amin sebagai presiden yang merampas kuasa daripada Presiden Syafuddin Tanuki, dan naiknya Babrak Kamal. Apabila Babrak Kamal naik dan dia membenarkan tentera Rusia berada secara langsung di dalam bumi Afghanistan untuk menyokong kerajaannya yang rapuh yang dibina daripada rampasan kuasa, dia telah menyebabkan berlakunya kebangkitan. Dan kebangkitan pertama berlaku di satu wilayah dipanggil Helmand, di mana orang Islam berlarak, rakyat Afghanistan berlarak dan menyerang pejabat-pejabat kerajaan yang menyokong kerajaan komunis, membunuh dan juga merampas kuasa daripada ejen-ejen yang dilantik oleh kerajaan komunis di Kabul. Helmand sampai sekarang adalah wilayah yang tegang, yang saudara tak boleh pergi melawat, yang mana-mana
Tiap kali saudara masuk ke Afghanistan, laporan berita saudara terima akan menggambarkan Helmand adalah sebagai wilayah yang paling berbahaya. Di situlah bermula gerakan pada tahun 79 dan akhirnya apabila orang Islam berjaya merampas kawasan Helmand daripada pentadbir-pentadbir yang pro-Rusia, Rusia melancarkan kempen perang yang pertama dengan menggunakan infanteri ke-42. Dan infanteri ini telah membuat pengeboman yang membunuh 20,000 orang penduduk Islam. Dan apabila matinya penduduk Islam, barulah bermula gerakan Mujahidin pada tahun 1979. Dan gerakan Mujahidin ini sebenarnya menerima sokongan kuat daripada pendatang daripada luar, terutama Arab Saudi. Sepanjang tahun 1979, terdapat 4 puak yang bergabung. Kerana satu yang unik tentang demografi Afghanistan, dia dibentuk oleh 4 puak yang besar. Iaitu puak Pashto yang berdarah seperti Pakistan, berbahasa Urdu seperti Pakistan. Puak Pashto menguasai sekitar 35% penduduk. Kemudian dikuasai oleh puak Tajik yang mempunyai sekitar 25% penduduk. Kemudian dikuasai oleh puak Hazara yang mempunyai sekitar 15% penduduk. Dan kemudian mempunyai puak Uzbek yang mewakili sekitar 12% penduduk. Yang lain tu 2 ke 3% adalah etnik-etnik lain, kerana di Asia Tengah daripada sejak zaman lampau dia adalah pertembungan pelbagai etnik, kerana ini adalah laluan Khorasan yang menyatukan bangsa yang datang daripada Asia Selatan, Asia Barat dan juga kawasan Asia Timur. Oleh kerana terlampau banyak puak, pasukan Mujahidin ini dibahagi kepada 4 untuk menentang tentera Rusia. Pashto dipimpin oleh Abdul Rashid Dostum, seorang jeneral perang yang berpengalaman. Puak Tajik dipimpin oleh Ahmad Shah Mas'ud, seorang pejuang yang paling hebat. Saya akan menyentuh panjang, dulu pun saya pernah menyentuh tentang Ahmad Shah Mas'ud. Kemudian 2 lagi pemimpin, iaitu Gaibuddin Hemetiar dan Burhanuddin Rabbani. 4 pemimpin ini telah memimpin gerakan Mujahidin, yang kebanyakan para mujahid ini datang daripada luar bumi Afghanistan. Paling besar adalah datang daripada Arab Saudi. Kerana Arab Saudi pada masa itu sangat memusuhi komunis, sangat bimbang negara-negara Islam diserap oleh komunis, kerana pertama adalah kerana komunis menganggap kewujudan agama adalah candu, Tuhan itu palsu. Maka Arab Saudi menghantar ramai pejuang-pejuangnya masuk, dan saya jelaskan pada saudara, bukanlah rahsia. Pada zaman itu ramai pelajar-pelajar daripada Malaysia yang pergi ke Pakistan dengan tujuan untuk belajar, tetapi pada musim cuti ataupun sebenarnya hanya menggunakan keinginan untuk belajar di Pakistan sebagai alat untuk menjerat masuk ke dalam bumi Palestin, ke dalam bumi Afghanistan dan berperang bersama-sama menentang tentera Rusia. Kerana pada waktu itu semua orang menganggap bahawa menentang tentera Rusia, menghalau tentera Rusia keluar daripada bumi Afghanistan adalah sebagai satu jihad. Apabila Arab Saudi datang, mereka dibantu oleh CIA, terutama dari segi kewangan, dan oleh kerana Osama bin Laden adalah seorang warga Arab Saudi yang mempunyai pengalaman perniagaan yang sangat luas, datang daripada empire bin Laden, iaitu syarikat syarikat pembinaan dan juga perkapalan yang besar di Saudi. Beliau menjadi orang perantaran yang paling dipercayai oleh CIA. CIA menyalurkan banyak bantuan kewangan, persenjataan untuk membolehkan kumpulan Mujahidin berperang dan menjatuhkan kerajaan Rusia. Kalau saudara pergi dan melihat tinggalan-tinggalan perang, kerana pada waktu itu tentera Rusia menggerakkan infanteri yang paling hebat, yang saya sebut tadi adalah infanteri ke-42 tentera Rusia, yang dianggap sebagai infanteri terbaik daripada hampir 80 infanteri yang dimiliki oleh Rusia. Dan infanteri ini mempunyai sejarah perang yang panjang sejak Perang Dunia Kedua. Pertempuran hebat berlaku. Saya boleh bagi tahu kata dalam sepanjang perjalanan, salah satu yang epik apabila kita melawat Afghanistan adalah bergambar di atas tinggalan kereta kebal yang musnah oleh serangan para mujahidin. Jadi kita boleh kira, ini bangkai kereta kebal, ini bangkai kereta kebal, ini bangkai kereta kebal. Dan kalau saudara berdiri dan merasakan, hanya pejuang mujahidin yang berani saja yang dapat menembak dan mengalahkan tentera Rusia. Kerana pada waktu itu para mujahidin hanya berperang dengan menggunakan senjata dan roket, tetapi tidak memiliki keadaan infanteri. Mereka tiada kapal terbang, mereka tiada kereta kebal. Tetapi menentang rejim babrak kamar yang disokong oleh Rusia, yang menghantar infanteri terbaik mereka, yang saya panggil tadi Brigade ke-42. Dan inilah yang kita anggap satu yang sangat dibanggakan apabila kita melihat era 1979 hingga 1989, apabila 4 kumpulan mujahidin berjuang, dan akhirnya dalam tempoh 10 tahun, tentera Rusia tak dapat bertahan. Pasukan terhebat mereka menerima nasib yang sangat teruk apabila mati, kalah, dan selepas 10 tahun tidak dapat menguasai keseluruhan bumi Afghanistan yang memerlukan kepakaran perang. Sebagai contoh, saya cerita kalau ke Panjshir, dia adalah pegunungan batu yang sangat tinggi. Untuk sampai ke bahagian atas Panjshir itu, tentera-tentera Tajik
yang dipimpin oleh Ahmad Shah Massoud tidak pernah kehilangan satu bumi pun, inci bumi dia. Berarti tentera Rusia, kalau mengikut sejarah, hampir 200 biji kereta kebal pernah digunakan untuk menakluk kawasan yang dikuasai oleh Ahmad Shah Massoud, tetapi mereka tidak berjaya tiba satu inci pun di kawasan pergunungan kerana orang-orang Tajik adalah orang yang sangat berani dalam peperangan. Begitu juga kepakaran Abdul Rashid Dostum, kerana beliau adalah bekas jeneral perang yang akhirnya tidak bersetuju dengan campur tangan Rusia. Burhanuddin Rabbani dan juga Ghabuddin Hemetiar, yang bukan sahaja pemimpin yang berada di belakang, tetapi mereka adalah pemimpin yang berada di bahagian depan dalam peperangan. Tapi sayangnya apabila tentera Rusia berjaya dihalau keluar pada tahun 1989 dan dibentuk satu kerajaan campuran. Apabila tentera Rusia kalah, satu kerajaan campuran dibentuk, tetapi akhirnya mereka tidak boleh bersepakat kerana perbezaan puak. Ini yang kita sebut asabiah, yang menjadi masalah yang paling besar, terutama di negara yang mempunyai demografi pelbagai puak seperti di Afghanistan. Abdul Rashid Dostum, Burhanuddin Hemetiar, Burhanuddin Rabbani, Ghabuddin Hemetiar dan Ahmad Shah Massoud sentiasa tidak dapat mencapai keputusan yang sama. Dan walot, itu istilah walot wujud ni sebenarnya adalah merujuk pada sejarah perang panjang di Afghanistan, di mana ketua-ketua perang masih lagi menguasai wilayah perang dan enggan menyatukan kuasa mereka dengan melepaskan wilayah perang, menjadikan pemerintahan kerajaan Mujahidin sangat lemah. Hinggalah akhirnya Amerika sekali lagi menggunakan Bin Laden untuk mempengaruhi pelajar-pelajar dan golongan muda yang berada di sempadan Pakistan, iaitu rakyat Afghanistan yang belajar di sempadan Pakistan, untuk membentuk apa yang disebut Taliban. Dengan pengalaman dan juga komitmen beliau yang hebat dengan pihak Amerika, kerana 10 tahun dia menjadi orang perantaraan waktu menentang komunis, Osama bin Laden menggunakan cara yang sama dengan membentuk pasukan Taliban daripada sempadan Pakistan, dan akhirnya pada tahun 1989 tentera Taliban berjaya mengalahkan pasukan kerajaan Mujahidin campuran yang lemah dan saling tidak bersatu. Dan akhirnya apabila Taliban berkuasa, dia mengejutkan sekali kerana Taliban mengisytiharkan Afghanistan adalah sebuah negara Islam. Ini yang menimbulkan kemarahan besar Amerika, kerana pada hal campur tangan mereka ingin menjadikan Afghanistan sebuah negara sekular, tetapi Taliban yang dipimpin oleh Mullah Omar pada waktu itu, apabila saja mencapai puncak kuasa, telah mengumumkan Afghanistan telah menjadi sebuah negara Islam dan mengamalkan undang-undang Islam. Pada tahun itu, 1991, adalah tahun yang menakutkan. Siri pembunuhan, siri hukuman mati, undang-undang syariah yang tidak dapat diterima oleh para modernis dan juga oleh sebahagian besar negara Islam sendiri, terutama hukuman tembak mati dan pembunuhan ke atas wanita yang tidak bertudung ataupun tidak berburka, hukuman bunuh kepada lelaki yang disyaki sebagai pro-Rusia, dan undang-undang yang dijalankan tanpa pembicaraan yang adil telah menyebabkan Afghanistan di pulau dan kerajaan Taliban dianggap sebagai kerajaan yang tidak bertamadun. Kerajaan Taliban itu memerintah dengan diboikot oleh dunia, tetapi pada waktu yang sama apa yang paling bahaya adalah apabila Osama bin Laden melancarkan Al-Qaeda dari dalam bumi Afghanistan. Oleh kerana beliau adalah seorang pelobi yang banyak membawa wang dan banyak membantu kerajaan Taliban ketika kerajaan Taliban sedang membentuk kuasa, maka Al-Qaeda dibenarkan berpusat di Afghanistan. Hinggalah pada tahun 2001, saya dah ingat cerita saudara, sebelum September 11, ini kisah berkait dengan September 11, iaitu sebelum 11 September, pada 9 hari bulan September, ketika berbulan-bulan lamanya, Ahmad Shah Massoud menyampaikan ucapan kepada masyarakat dunia, kata berhati-hati, akan berlaku satu ancaman besar yang datangnya daripada Al-Qaeda. Berhati-hati, akan ada satu konspirasi yang menggemparkan dunia sedang dirancang oleh Al-Qaeda, menyebabkan beliau sangat dimarahi oleh Osama bin Laden. Maka Osama bin Laden menggunakan 2 orang lelaki Arab daripada keturunan Tunisia yang menyamar sebagai wartawan, dan kemudian pergi ke Tajik untuk mengadakan temu bual dengan Ali Shah Massoud, dengan kononnya kenyataan Ahmad Shah Massoud akan disiarkan oleh media antarabangsa. Ahmad Shah Massoud yang pada waktu itu tidak mengesyaki bahawa 2 wartawan yang menggunakan pasport Tunisia ini adalah orang suruhan bin Laden, menerimanya. Ketika wawancara, bom telah dipasang di dalam kamera dan wartawan itu adalah pengebom berani mati Al-Qaeda, di mana bom diletupkan. Ahmad Shah Massoud mati ketika diwawancara dan dianggap sebagai satu pembunuhan seorang yang pro kepada Barat, dan 2 hari kemudian berlakulah peristiwa 11 September di mana WTC, World Trade Center di New York diserang
dan akhirnya serangan kapal terbang itu dikaitkan sebagai agenda Al-Qaeda, dan akhirnya Amerika melancarkan serangan ke atas bumi Afghanistan dan Afghanistan dijajah. Itu menjadikan bermulanya sejarah Amerika menduduki Afghanistan, dan walaupun kerajaan Hamid Karzai dibentuk, dia masih lagi dianggap sebagai kerajaan pro-barat. Walaupun pilihan raya dibuat, tetapi Afghanistan masih lagi tidak menjadi sebuah negara yang stabil. Hingga hari ini Taliban berada di mana-mana. Dan ketika saya sampai, orang Afghanistan hampir tidak pernah selama tempoh 40 tahun perang. Saya sampai itu adalah 30 tahun lebih perang. Negara itu telah menjadi negara tertutup, negara perang, tiada televisyen, tiada maklumat, tiada komunikasi, menjadikan mereka sangat aneh untuk melihat bahawa ada orang Islam yang seperti orang Melayu. Jadi setiap tempat yang saya pergi, kerana dibimbangi kami dianggap adalah pendatang Cina, kami dibimbangi dianggap oleh sebagai orang kafir dari barat, maka saya diberi kod musalaman di setiap tempat kita pergi. Kita tidak akan melaungkan Assalamualaikum. Kita akan melaungkan musalaman supaya kita tidak ditembak dengan memberitahu aku ini seorang Muslim, aku ini seorang Muslim dan aku ini seorang Muslim. Itu perkara yang pertama saya belajar ketika lepas daripada Peshawar dan menaiki banjaran Khyber Pass, dan apabila sampai saja di Battleground dan memijak bumi Afghanistan, tidak ada syarikat insurans pada waktu itu ingin menjual insurans. Saya ingin membeli insurans untuk kru saya, tetapi berpusing-pusing mencari syarikat insurans. Tidak ada syarikat insurans yang mahu menerima insurans kerana dia kata ini pergi ke Afghanistan, tak mungkin kami dapat memberi liputan insurans. Tapi saya berterima kasih kepada kru saya pada waktu itu, terutama Wan Kamarudin dan juga Dang Surya yang menjadi host program, kepada Paulina Opepolus yang menjadi penerbit, kepada saudara Jimang yang menjadi saudara Daud yang menjadi juru kamera, dan juga pada saudara Zul yang menjadi executive production. Kami masuk dan berjalan, dan untuk pertama kalilah kalau saudara lihat poster yang saya naikkan hari ini, sebutlah apa jenis senjata perang. Kalashnikov yang diubah suai, bazooka, pistol, bareta, segala jenis senjata. Anda boleh memegangkannya dan anda boleh dengan hanya menukar sekotak rokok, anda boleh menghabiskan satu benzin peluru untuk menembak ke arah bukit sebagai mencari pengalaman menggunakan senjata. Bayangkanlah, sekotak rokok Marlboro anda beri kepada mereka yang memiliki senjata, tak kira mereka tentera atau siapa, anda akan dibelanja dengan satu benzin peluru dan anda boleh melepaskan tembakan ke bukit sebagai sebahagian daripada pertukaran sekotak rokok dan pengalaman untuk menggunakan senjata api Kalashnikov. Tapi saya tidak membenarkan kru saya berbuat demikian kecuali hanya mengambil gambar, dan saya sendiri tak berani memegangnya kerana saya melihat senjata kita pun dah rasa macam ketakutan, walaupun dia dah lock senjatanya. Saya ada satu pengalaman di mana bila nak sampai ke sempadan Kabul, pegawai tentera yang kebosanan telah menahan kami. Dia tahan sebenarnya bukan kerana kami melakukan kesalahan, kerana dia merasa sangat bosan. Dia berada dengan pasukan dia lebih kurang dalam kekuatan 20 anggota, dan dia tak pernah berkomunikasi kerana mereka semua berada dalam keadaan bosan menjaga sempadan masuk ke Kabul. Bila kami sampai, dia tahan. Dia tahan dan dia suruh berdiri di tepi, dan dia kata selagi tak minum teh dan minum petang dengan dia, kami tidak akan dibenarkan meneruskan perjalanan. Ini antara benda yang unik, kan tuan-tuan. Dia nak memikat saya, dia kata tolong turut. Dia seperti sebahagian tangkapan dan sebahagian persahabatan. Anda ditahan kerana tidak dibenarkan memasuki Kabul, tetapi waktu yang sama anda diajak minum teh sebagai tanda persahabatan. Kerana dia, akhirnya ketika saya pulang baru beritahu, dia kata dia bosan. Berbulan-bulan berada di kem laluan masuk dan tidak dapat berkomunikasi dengan orang luar. Dia suka kerana melihat orang Malaysia. Dia adalah seorang tentera Afghanistan yang tidak pernah belajar di luar negara. Dia naikkan pangkat kepada full colonel dari dalam bumi Afghanistan. Jadi walaupun pangkatnya tinggi, tetapi beliau tidak pernah berjalan di luar daripada bumi Afghanistan. Jadi dia keluarkan sepucuk pistol dan bagi kepada saya. Dia kata tanda persahabatan ni maksudnya saya pegang pistol dia. Waktunya pada waktu tu Baretta baru dikeluarkan. Jadi Amerika memasukkan pistol berkualiti tinggi Baretta ni diberikan kepada pegawai-pegawai kanan saja. Berarti pada waktu itu dapat memegang pistol itu adalah sesuatu yang sangat hebat. Jadi saya tak tahu nilai senjata dalam perang ni. Jadi bila dia bagi senjata tu dan senjata tu menjadi milik saya, bila saya pulang baru serahkan kepada dia. Ini sebagai perjanjian kerana kami akan duduk di atas tikar dan minum teh.
Jadi saya pun tak tahu ambil dan saya rasa sangat menggigil sepanjang senjata tu berada di sebelah saya. Tapi kami habiskan juga minum teh dan beritahu pada dia kami perlu cepat kerana suasana gelap untuk sampai ke dalam bandar Khartoum menjadikan kami susah untuk mendapat tempat penginapan. Jadi setelah minum, dia menjamukan kami dengan buah sebab Afghanistan adalah bumi yang subur dengan tanam-tanaman. Saya tak ingat buah apa dia jamu. Tapi saya rasa temikai rock melon. Temikai kuning yang keras, rock melon. Kita panggil temikai apa, saya tak pasti. Dalam bahasa Malaysia saya tak pasti, tapi adalah rock melon. Dia belanja rock melon dan kami pun mohon izin untuk bergerak masuk ke Afghanistan, ke Kabul dan dibenarkan. Itu antara pengalaman yang menarik. Kami lalui pertama kali sampai dengan bertemu dengan seorang angkatan pegawai tentera tinggi yang kebosanan kerana berbulan-bulan hidup di sebuah kawasan yang terpinggir, di kawasan pergunungan, untuk mengawasi pergerakan kenderaan yang masuk ke Afghanistan kerana bimbang kawasan tersebut ditelusuri masuk oleh pejuang Taliban. Itu antara pengalamannya. Kita ada berapa view sekarang, Noah? 5-7. Ada siapa tanya apa-apa tak? Tak ada saya panggil itu saja. Kalau saudara nak minta untuk detail cerita perjalanan ke dalam Afghanistan, kita akan sambung besok. Kerana dia telah memakan masa yang panjang sebab saya hanya ada 40 minit. Kita akan sambung besok untuk perjalanan apa yang saya alami di dalam Afghanistan. Melihat wanita-wanita mengisap bunga popi, popi tulen, popi yang ditoreh daripada benih popi. Kerana anda saudara harus ingat bahawa Afghanistan adalah pengeluar bunga popi pasar gelap yang terbesar di dunia. Berarti Afghanistan adalah negara pengeluar popi, iaitu ibu bagi segala jenis dadah, heroin ataupun morfin yang terbesar dalam pasar gelap dunia. Berarti pasaran dadah antarabangsa menerima bekalan popi tulen adalah daripada kawasan Afghanistan kerana tak semua kawasan diselia oleh kerajaan. Jadi di setengah-setengah kawasan yang diselia oleh kawasan kumpulan pengganas ataupun pasukan bersenjata tersendiri, mereka menanam bunga popi untuk menghasilkan ekonomi domestik. Dan popi dijual kepada pasaran gelap, terutama kepada mafia Rusia, sebelum dibawa keluar dan diedarkan di seluruh dunia. Adalah popi yang berasal daripada bumi Afghanistan. Saya juga akan cerita besok bagaimana kelaparan. Afghanistan adalah sebuah negara yang miskin dengan pendapatan 1.9 ribu USD setahun, iaitu kira-kira 6,000 kira-kira 8,000 ringgit Malaysia. Dibahagi dengan 12 bulan, dia sekitar 666 ringgit. Saya dah kira tadi, dia sekitar cuba ni dah kira ni dah. 2,000 USD kali dengan 4, 8,000. 8,000 ringgit bagi dengan 12 bulan. 666 ringgit. Itu adalah pendapatan purata penduduk Afghanistan. Afghanistan adalah negara yang ke-37 paling padat penduduk di dunia dengan 33.2 juta. Malaysia adalah 32.3 juta. Kita adalah negara yang ke-45 paling padat penduduk di dunia. Afghanistan adalah negara yang ke-20 paling miskin di dunia. Dia adalah negara ke-20 paling miskin di dunia. Maksudnya, walaupun dia miskin tetapi tarafnya sama seperti negara-negara miskin yang lain, iaitu paling miskin adalah Republik Kongo Tengah, kemudian diikuti oleh negara seperti Malawi, diikuti oleh negara seperti Niger, diikuti negara seperti Republik Kongo. Ini negara miskin tetapi yang berada di luar Afrika. Negara miskin yang berada di luar bumi Afrika, yang terutama di Asia, Afghanistan adalah negara yang paling miskin, tersenarai yang ke-20 paling miskin di dunia. Maksud saya kalau 666 bahagi dengan 30 hari, berarti pendapatannya sekitar RM22 Malaysia sehari. Itu dipanggil per kapita. Tetapi sudah tentulah dalam jurang ekonominya itu ada yang menerima gaji yang lebih tinggi, dan secara purata ketika saya pergi, pendapatan 40% warga Afghanistan masihlah sekitar $1 sehari, iaitu sekitar RM3.50 pada waktu itu sehari. Berarti golongan yang paling miskin menerima sekitar RM120 gaji sebulan. Ini saya dapat lihat, saya akan cerita tentang pemakanan, tentang kemiskinan, tentang keciciran persekolahan, literasi yang tinggi. Dan ketika saya pergi, perkara yang paling unik, 4 hari selepas Piala Dunia, barulah saya tahu keputusan final Piala Dunia 2002, 2006. Bayangkanlah berada di bumi Afghanistan ketika final Perancis final dengan siapa tentu saya dah lupa. Ketika tak, ni ada. Ketika itu, berarti saya jelaskan kepada saudara
4 hari, masih lagi tak ada siapa yang ada di Afghanistan tahu Piala Dunia berlangsung dan siapa juara Piala Dunia. Hanya apabila kami keluar daripada Afghanistan dan sampai di Peshawar, barulah mendapat khabar daripada orang Pakistan bahawa juaranya adalah pasukan Perancis. Begitu dahsyatnya, 4 hari selepas Piala Dunia, kita masih tak boleh tahu siapa yang menjadi juara Piala Dunia. Besok saya akan sambung apa yang berlaku dalam perjalanan di Afghanistan, pemakanan, kekotoran, serangan cerit-berit yang sangat teruk, bagaimana saya pitam dan akhirnya pengsan dan dimasukkan ke sebuah hospital yang sebenarnya bila saya pusing kiri dan kanan adalah kilang kain. Bayangkanlah kilang kain ni macam nilai tu, kilang kain yang buruk sebesar tu, di tengah tu adalah hospital. Saya duduk je kat situ dan saya pun terkejut saya berada di tengah kilang kain ataupun di hospital. Kemudian dimasukkan air. Bila kita demam, doktor tu mengambil langkah yang mudah je, dia beli ais ketul, dia bawanya saya ke toilet, dia suruh saya berbogel dan pakai seluar dalam, disiramnya mandi dengan air batu je. Lepas tu datang siram dengan air batu, 3 kali siram, dia kata anda dah sembuh. Ketika saya mencapai suhu panas sampai 39 darjah Celsius, dia tak ada rasa panik, tak ada rasa apa pun. Siramnya air batu je. Siram air batu, saya duduk dalam toilet yang saya nak kali kiri dan kanan pun ngeri. Sebab najis, sebab kotor. Itulah hospital yang saya masuk. Dan kemudian saya rasa sebenarnya dia adalah kilang kain, tapi seorang doktor private menyewa satu ruang di celah-celah kilang kain yang besar tu untuk menerima hospital dengan dua bangku je. Dua katil untuk pesakit je. Dan kemudian bila saya ditambah dengan air, vitamin tu dicucuk begitu. Saya fikir, ya Allah, ada apa pula jangkitan lepas ni. Tapi Alhamdulillah saya pulih. Dan saya terkejut bila saya discharge, saya masih ingat lagi duit tersebut kalau ditukar kepada ringgit adalah RM16. Dan saya rasa sangat menyesal kerana saya mengambil baki dia. Sebab saya rasa RM16 je bil untuk berada di hospital kerana serangan diarrhea dan demam panas kerana jangkitan kuman. Bilnya hanya RM16. Kita akan sambung besok untuk siri perjalanan dalamnya, untuk saudara lihat orang-orang yang saya temui, memori-memori air mata yang saya akan ingat, memori sedih, kanak-kanak, makanan, budaya dan juga kebaikan orang Afghanistan, terutama pertemuan saya dengan Puak Hazara Syiah, kebaikan orang-orang Hazara, budi bahasa mereka, bagaimana saya melawat tugu agama Buddha yang tertinggi di dunia, patung Buddha berdiri di Bamiyan, yang membuktikan bahawa Afghanistan sebelum kedatangan Islam adalah pusat penyebaran agama Buddha yang terbesar.